Madam cakap madam. Tak buka. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good evening. Alright, we start with ilmu kita Al-Fatihah. Okay, so hari ni kita buat 1 hours lah, kita just tengok dia punya overview untuk chapter 8. So chapter 8 ni adalah assignment. So assignment dah tahu dah kan group dia macam mana. Okay, sebelum saya masuk ni dulu saya beritahu lepas assignment. Okay, untuk assignment saya dah pecahkan you according to the group. So saya harap awak pun dah tengok lah you punya mana assignment tu duduk situ apa. Okay, assignment tu duduk sini. Okay, so kalau awak tengok assignment ni kita akan ada dua lah. Satu adalah assignment, satu lagi adalah senarai. Okay, so senarai ni, ini adalah senarai kita. Assignment ni bukan buat dalam bentuk group tau, dia tapi di individu. Tapi saya nak you discuss lah sebab you akan dapat task yang sama. Siapa task satu ni dia Iman, Akmal, Alia, Yap, So, Tanjiman, Darin. Oh, semua ni kat sini assignment 1. Okay. Assignment 2, Lashwin, Ridwan, Suhaili, Yasmin, ni Hamiza, Nur Alia. Okay, assignment 3, Nazifa, Izzah, Hidayah, Husna, Haziq, Aiman. Assignment 4, Aflan, Syir, Dania, Hazwan dengan Abigail. So ini adalah awak punya group lah. Okay, so apa yang you kena buat, you kena discuss dalam group ni. So nanti awak buka dekat you punya soalan. Okay, kalau you dah buka soalan. Okay, so for example like assignment 1, you hanya buat assignment 1 saja. So you buatlah task 1 saja. Okay, so kita ada 4 questions. So these 4 question kena jawab. Okay, you dah buat, nanti you bincang sama group dulu lah. You tunjuk, bincang jawapan dia ni apa, jawapan ni kawan you. Semua orang kena kira lah. Maksud saya, dalam group tu ada katalah 5 orang. Semua orang kira benda yang sama. Okay, and then you tunjuk. Semua orang tunjuk you punya jawapan and then discuss. Okay, lepas tu satu je yang submit dekat saya. Satu je tunjuk. Ini draft saya tak nak yang dah type lagi. Saya nak draft dulu. So nanti kalau saya kata okay jawapan ni betul, this one betul, barulah you akan type lah. So assignment ni you kena type Okay, saya tunjuk lah tahun lepas punya assignment. Kena type Kena type. Assignment. So nanti maksudnya akan hanya ada 4 je lah yang hantar kat saya, wakil saja. Sebab kalau saya buat semua orang hantar, nanti memang tak hantar lah, tak siap lah jawabnya. So saya nak biar je lah wakil, you bincang dulu. Bincang, nanti ada je yang akan dapat lain-lain, bincang mana yang you rasa betul. Okay, mana assignment, budak ni mana, okay nak makan PB. Okay, so assignment ni apa yang you kena buat, dia ada rubrik tau nanti, you tengok balik, ni ada rubrik. Saya tak cerita lagi pasal rubrik. Rubrik ni you boleh tengok ni, tekan rubrik ni. Question 1, macam mana dapat 5 markah? Mesti make sure perform lah semua ni lah. So untuk nombor 2 pun, perform ni maksudnya you pun jawapan betul lah, exactly same. Itulah lepas perform. So 5 markah, 5 markah. So 20 lah. So kalau you tengok this one, okay tengok Aiman punya Okay, macam mana nak hantar? Okay, so this one. Okay, nanti saya akan bagi you ni kan. Yang ni kalau you tengok ini muka surat depan dia. Buka je. Okay, ni muka surat depan dia. So nanti tulis nama, okay course, code, metric number, practical, task berapa, tanda tangan. The date here adalah date you hantar lah. Okay, lepas tu you letak task berapa. Kalau you task tu, letak task tu. Kalau you task 1, letak task 1. So just letak task 1 lah. Kalau siapa task 1, task 1. Okay, lepas tu ini terus answer lah. So maksudnya you kena cut nanti sebab tadi kalau you tengokkan you punya tadi tu, you ada semua. Semua task you ada. Kalau you tengok ni, you punya ni semua ada task. 1, 2, 3, 4, 5. So saya nak satu je lah, satu task saja.
Okay, lepas tu apa yang berlaku tengok ni macam mana dia buat answer task 1 question 1. Kalau boleh satu question satu muka surat lah. Macam ni, baguslah ni Aiman ni buat yang bagus ni. Okay. So semua orang memang akan dapat jawapan yang sama, cuma dia akan beza dia how do you write lah. Macam mana you kira. Kena guna ni kena guna equation. So kalau awak tengok dekat sini semua dapat 20, semua dapat 20. Yalah dah discuss kan. Mesti dah dapat penuh. Cuma yang membezakannya adalah right. Okay, contohnya Aiman ni dia tulis macam ni. Okay, kita tengok orang yang lain. Fatin, saya tak tahu lah Fatin ni task berapa. Tengok Fatin. Fatin dia task 2. Fatin task 2. Lain dia tak buat task, dia tulis question. So that is the originality lah maksudnya. Sebab yang you bagi kat I nanti draft adalah dalam bentuk pencil, dalam bentuk tulis tangan. So bila type, setiap orang akan berbeza-beza cara typing dia. Tak akan sama lah kecuali you bagi file tu dekat orang tu, memanglah dia copy benda yang sama lah yang keluar. Itu kalau you baik hati kesian kat kawan, you pergi bagi file kat dia. Tu memang tak betul lah tu. Macam ni, question tu kena ada lukis. Lukis kena betul lah, kena make sure tahu lukis lah semua orang akan ada perbezaan, ada yang tak ada. Ini adalah originality lah. Memang semua orang akan sama, jawapan dia orang semua akan sama. Cuma originality dia adalah macam tadi Aiman tu question dia letak sini. Ini question letak tengah-tengah. Tak tahulah, itulah. Yang ni kosong. Zen kejap. Itulah originality. Okay, faham tak? Faham. Ini apa? Dua atas dia dah macam ni pula dah macam ni. Kata awak lah nak tulis macam mana. Macam ni. Ini memang nak jimat space pula ni. Sekejap dia tak ni. Okay, so saya bagi ke awak net type. Okay. Copy image Copy image ke forward. Okey, saya ada bagi dekat awak ni link lah. Ini adalah link nak beli MacTypes lah. MacTypes ni beli kat Shopee, RM1 je. Tak mahal pun. RM1 ni beli kat Shopee. Saya tak paksa lah awak nak beli, tak nak beli pun suka hati. Kalau tak nak beli awak guna trial punya ni lah. Tapi nanti sem 2 awak pakai lagi. So beli je lah RM1. Tapi saya tak tahu lah RM1 sampai bila dia pakai. Okey, so apa yang berlaku, kenapa? Kalau awak tengok, you nak kena tulis nanti adalah dalam bentuk equation. So kalau boleh, kalau cuba awak tengok equation dia buat cantik je equation dia. Yang ini sebenarnya dia guna MacTypes ni, MacTypes. So MacTypes ni akan cantik lah you punya equation. So kalau you nak buat omega naught ni, you kena tekan ni lah sini, tekan yang bawah ni. So dia akan dapatlah omega naught. So itulah cara MacTypes lah, itu MacTypes. So macam contohnya saya nak letak omega kat sini, omega naught. So saya kata omega, so depan ni
Omega tak boleh tulis, jangan tulis W. Ini nampak tak beza ni? Nampak tak beza gambar ni dengan huruf ni? Kalau awak tulis W ni bukan omega, ini work. So omega dia kena ada kat sini, kena ambil kat sini. Ni omega. So omega not tu adalah ni lah not. Not tu bukan kosong tau, not tu O. Sama dengan, katalah sama dengan omega. Buat omega, mana omega lagi satu lagi. Omega plus alpha T. Mana alpha? Di sini kena explore lah ni. Ini very good lah sebenarnya sebab okay, maybe there are some of you tak akan ambil fizik, fizik, tapi ini adalah digunakan dekat maths actually. Nanti masuk universiti you akan jumpa maths juga. So macam ni lah cara penulisan dia sebenarnya. So you akan dapat cantik lah nanti. Kalau awak gunakan maths type ni, nama dia maths type ni dalam words je. Saya nak you buat dalam words, tak ada buat canggih-canggih mana pun. You just guna words. So guna words, so guna math types lah. Dia akan menyebabkan you punya. Kalau tidak you akan buat W. Okay, kalau you tak guna math types, kalau you tak guna math type nanti, omega tu you akan guna W ataupun you kena guna insert. Insert tu banyak kerja lah. Contohnya kalau nak guna omega sama dengan omega naught plus alpha T kan. You kena pergi kat simbol ni. You kena cari, nampak ni omega ni, nampak ni omega ni. Tak sama dengan omega ni. Tak sama. So that's why memang kerja kalau boleh guna math type lah sebab dia tak sama. Kalau tidak nanti you punya omega tu tak nampak cantik. Dia jadi simbol lain ataupun you kena cari kat sini rasanya mana tak ada omega sebenarnya di sini. Ni. Omega mana? Smart omega. Ni omega. So itulah you kena insert to close. Lepas tu sama dengan omega. Lepas tu alpha kena carilah satu-satu simbol dekat sini. Tapi nanti bila ada power susah tau ni power ni. You kena pergi sana. Banyak kerja lah jugalah nak kena buat yang tu. So adalah the best way adalah guna math types. Okay, faham tak? Faham ke tak faham? Dah dengar ke saya cakap ni tak? Faham. Faham. Okay, you ada, jangan risau, lambat lagi. Dia bukannya hari ni saya minta semua benda ni RPS, mereka buka RPS, okay. So, awak akan hantar benda ni actually after cuti. Tapi saya tak naklah awak hantar lepas cuti sebab kita kan nak bersyukuri waktu cuti. Dah lah penat kan belajar ni kan. Dah tak berhenti belajar. Okay. So, you akan hantar adalah 15 of October. This October, 15 October. Okay. Kita kan sekarang at week 9 kita baru start ni. Okay. So, that's why I ask you to discuss among your friend lah. So you come out with only one solution lah. Satu ni buat secara tangan ke apa ke, takat gambar, okay dah itu. So you submit to me. Okay, nanti I akan kata, okay nombor 1 A betul, nombor 1 B salah. I pangkah lah. So nanti I bagi balik, so you kena betulkan. So this week, kita akan betul salah hantar balik macam tu lah. So the next week baru you akan typing lah. The correct answer lah you akan typing kat sini. So nanti waktu cuti ke ataupun sebelum ni you boleh hantar dah lah. Ataupun masa cuti baru nak typing suka hati lah. Kalau saya nak cuti memang nak cuti, tak nak buat kelas-kelas ke apa. So kalau boleh kita siap lah sebelum ni ataupun you waktu cuti nak type, nak suruh kakak type ke, mak type ke, suka hati awak lah siapa nak type. Tapi make sure you type the correct lah sebab ada juga yang type lepas tu dia hantar kat saya salah juga. So make sure yang you type tu betul lah, omega naught tertinggal lah apalah. So the one that you type mesti betul. So kalau you nak dapat macam pelajar-pelajar ni lah, markah dia orang semua 20. If you look at here all you get 20 because this one should be full mark. Ini memang sepatut full mark. Kelas saya tahun lepas semua full mark, tak ada masalah. Okay, so kena buat dengan betul lah. Take it serious lah because you need to draw diagram. Banyak jugalah benda yang you kena buat tu. Kena buat table, kena ni, banyak jugalah tu. Tapi nak 4 muka surat je, 42 je muka surat sebenarnya. Okay, boleh? Boleh tak? Faham tak pasal assignment? Ke ada apa-apa lagi nak tanya pasal assignment ni? Cikgu dah beli tu apps kan? Dekat komputer beli ke handphone beli? Nanti dia download ke apa? Ni you beli ni nanti dia akan hantar you email. Dia suruh you hantar email. So macam I baru juga beli tu. Sebab laptop baru tak ada mana email.
Okay, I hantar kat email. So nanti dia akan bagi email, dia bagi you lah macam mana cara nak install. So contohnya ni Max Type tadi kan, Max Type. Okay, Max Type 7 ni I beli kat GT Force ni tadi. I pun beli kat dia, okay dia bagi you ni download, klik. So you pergi Google Drive dia ni, so you akan klik lah. Yang ni sebab I dah ambil dah, the file dah, the owner dah trash dah sebab I dah ambil lah kan. Kalau tidak nanti semua orang nak ambil dia punya. So kalau I buka kat sini, saya ada kot kat sini. Sebab dia ada, I tak boleh nak bagi sebab dia ada ni rasanya ni. Dia tak boleh. Tak tahulah, dah tak ingat nak open file. Okay, salah. Dia akan bagi you ni lah. Dia akan bagi you instruction. Sebab mula-mula you kena download. Lepas tu apa tak, I dah lupa dah kena download. Lepas tu kena copy di dalam tu. Lepas tu nanti dia akan bagi instruction. So you just follow instruction yang dia bagi tu. Okay. Tak susah pun. I pun boleh buat. Takkanlah you muda-muda lagi tak boleh buat. I pun baru je. Tengok I baru beli ni. Baru bila I beli ni. 2 September. I pun baru beli 2 September. Sebab laptop baru, so laptop baru dia tak ada, memang kena belilah MacTab. Okay, tapi siapa yang tak nak beli, you can actually download je guna ni, tapi dia akan bagi you trial lah. MacTab ni you boleh download tapi dia akan trial lah. Trial 30 hari saja. Lepas tu you tak boleh guna dah. Tapi sem 2 nanti you ambil fizik lagi. So you akan jumpa juga lagi lah. So that's why I kata RM1 kot, okay je kot beli RM1. Okay, ada lagi soalan? Okay, faham betul macam ke tak buat lagi assignment ni? Belum. Tu bila orang buat ni? Kena duduk discuss lah ataupun buat group Telegram. Okay, task 1 duduk ramai-ramai kat situ. Okay, tunjuk. Kalau tak nak bincang pun tunjukkan jawapan kat situ. Bincang sesama. Okay, ni jawapan saya yang ni. Macam-macam lah, ada macam-macam cara sebenarnya student ni dia buat. There are some student dia ada juga yang group, sebab tahun lepas pun ada juga yang buat group ni, ada juga group yang dia bijak, dia pecahkan. Contohnya group tu ada 4, seorang buat nombor 1, seorang buat 2, nombor 3, nombor 4, nanti kumpul. Tapi tak ada siapa nak check lah, tak boleh je. Contohnya ada 4, awak buat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, lepas tu dia bagi. Nanti saya cakap salah, nanti diorang akan berkumpul lah dekat soalan tu. Macam tu lah. Terpulang lah sama ada dia nak buat semua, check sama-sama, pilih mana jawapan yang betul ataupun. So sekarang nak by this week by this week dah settle. By this week boleh hantar, siapa yang dah siap boleh hantar. And then nanti sebab mungkin akan ada salah, so kalau salah I kena bagi balik. And then discuss balik dengan your friend, mesti kena. Okay, so this one saya tak akan bincang dia punya tutorial. So tutorial saya dah upload lah dekat my punya YouTube, so you boleh tengok. Dah saya habis tu dah 2 minit ni. Okay, saya masuk kepada chapter ni. Sebab chapter ni adalah agak panjang ya, this one. Okay, so rotational of rigid body. So when we talking about rotational of rigid body, we are talking about pergerakan lah. Is about, tadi kalau you tengok video tadi, is about pergerakan circle. Dia sebenarnya pergerakan membulat. But then dia adalah pergerakan rotational. Dia rotate, dia seolah-olah like bowling. You main bowling, dia rotate. So itu adalah rotational of rigid body. Circular motion is different. Circular motion dia hanya bergerak pusing-pusing. Rotational dia akan move along. Dia akan move along. Okay, what's mean by rigid body? Rigid body is benda yang macam ni lah. Gear, this is gear. So gear when you move it, still akan jadi gear. Macam bowling, bola bowling, you pusingkan dia, dia akan berguling-guling tapi at the end dia still lagi bentuk shape yang sama. Okay, so this is the overview of the rigid body. So you have 4 subtopic. If you look at this subtopic, actually this is your assignment. So ini akan jadi question number 1, question number 2, question number 3, question number 4. So assignment you telah didividkan according to the subtopic lah, because we have 4 main subtopic here. So when you look at question number 1, the question is asked about this, rotational of kinematic. When you look at question 2, it's about equilibrium. Mesti soalan dia kena lukis ataupun equilibrium. Question number 3, they are talking about dynamic. Okay, what is rotational of kinematic? Rotational of kinematic meaning we use the kinematic linear motion lah punya equation. Okay, yang ni pergerakan straight lah. Equilibrium maksudnya dia tidak bergerak. Okay, dynamic dia gabung 2, linear plus rotational. So contohnya case ni adalah case pulley lah. So you ada pulley and then you ada loaded ataupun slotted mass going down.
So slotted mesh dia buat linear. Rotational is the pulley. So untuk question number 3 ni a bit tricky lah sebab dynamic. When we talk about dynamic mesti ada dua lah. Dia akan ada linear dengan rotational. So kalau you tengok YouTube saya pecah dua, linear dengan rotational. Lukis dua free body diagram, satu akan guna F linear, guna benda yang biasalah F equal to MA chapter 4. Sebab ni chapter 4 ni. Okay, rotational you akan guna formula lah torque sama dengan I alpha. Okay, question number 4 dia akan tanya pasal conservation of angular momentum. So bila you buat task tu tengok apa soalan yang you tengah buat. Is it the question about kinematic, equilibrium, dynamic atau conservation of angular momentum? Because there are a lot equation yang ada dekat sini lah. Okay, rotational of kinematic. Okay, ini akan jadi soalan pertama you lah. Semua orang soalan pertama dia adalah about this, rotational of kinematic. Okay, rotational of kinematic is the same with chapter 2. It's just you change the symbol. Okay, dalam chapter 2 you belajar pasal apa? Displacement. But then in chapter 8 you belajar angular displacement. So what is angular displacement? Dia adalah theta. So theta tu adalah rotate, putaran je lah, berapa pusingan dia telah buat. So unit mestilah radian lah, unit dia akan jadi radian lah ni. The angle through which point of linear have been rotated in specific direction about specific axis. Sama, okay, dan di putaran dia ada dua jenis, clockwise atau anti-clockwise. Kalau clockwise dia akan jadi negatif. Ingat tak tadi yang dia ada cakap, ingat ini quadrant 1, ni quadrant 2, ni quadrant 3, ni quadrant 4. So dia akan rotate macam ni. So kalau dia rotate macam ni dia adalah positif. Ini adalah anti-clockwise. Tapi kalau dia rotate from 1 to 4 dia terbalik lah. Terbalik ini akan jadi negatif. Ini kita panggil dia clockwise. Dia ikut jam kan, negatif. Kalau positif dia adalah anti-clockwise. Yang ini kena hafal lah sebab ini dalam chapter 2 you belajar pergerakan linear, you ada 4 pergerakan boleh buat. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Tapi untuk rotational is only 2 direction, clockwise or anti-clockwise. Itu je, 2 je, clockwise, anti-clockwise. Sebab putaran mana boleh ke kanan, ke kiri, dia mesti ikut jam, arah jam, ikut jam, arah jam. Itu saja. Okay, so theta sama dengan apa? S over R lah. So S equals to R theta. S tu apa? S tu displacement je lah. R tu adalah apa? Radius. Okay, 1 revolution sama dengan 2 pi rad sama dengan 360 degree. Macam saya cakap tadi, positif adalah anti-clockwise, kalau negatif adalah clockwise. So ingat yang coordinate tu lah 1, 2, 3, 4. Ikut arah. So dia adalah positif. Positif. Dan dia adalah anti-clockwise. Okay, kita masuk pula kepada average angular velocity. Macam sama dengan chapter 2. Kalau chapter 2 average velocity, tak ada perkataan angular. Dia tambah perkataan angular saja. Dan simbol dia omega dan dia adalah apa? The rate change sama macam chapter 2, cuma tambah perkataan angular displacement. Kalau chapter 2, the rate change of displacement. Kenapa Madam tekankan pasal definition? Because dia akan keluar dekat UPS 2. Walaupun dia tak keluar kat PSPM, tapi dia wujud dekat UPS 2. So definition you need to know lah. Definition kena take note lah. Jangan cakap tak tahu definition, tak boleh lah sebab ini akan keluar kat UPS 2. Which is UPS 2 boleh buka buku, boleh lah tengok sekejap. So that's why there are some of you tanya boleh kena buat note ke? Saya nak you buat note tapi note you hanyalah based on definition sahaja. Yang kira-kira tak perlulah. So definition kena ada sebab nanti you nak cari definition dia susah. Kalau nak buka nota hilang-hilang tak tahulah mana nak perginya. Okay, masuk kepada instantaneous. What instantaneous? Sama je instantaneous, the rate change. Tambah perkataan instantaneous. So ini berlaku at particular time. Dia adalah a vector quantity and the unit dia adalah rad as -1. Also, there can be another unit iaitu RPM, RPS, RPH. So this one saya dah banyak kali you dah jumpa kan. Kalau RPM, so what you need to do? You kena darab dengan 2 pi because one revolution is 2 pi. And then divide by minute is 60 second. So maknanya pi over 30 lah. So your answer tu kena darab dengan ni lah. Tapi kalau RPH maknanya darab 2 pi sebab nak tukar revolution. H hour. So hour 60 times 60 lah. Tapi kalau RPS hanya darab 2 pi saja. Sebab apa? Second. 1 second tak perlu darab dengan 60. Okay. Lepas tu kita masuk kepada direction. Okay, macam mana nak tahu direction of angular velocity? Okay, you akan guna right hand grip. Right hand grip, kau tangan kanan.
So the thumb here akan represent the angular velocity omega lah. So the curve finger, yang 4 finger tu lagi-lagi akan tunjukkan rotational lah. So kalau you tengok gambar ni, thumb tu adalah menunjukkan angular dia lah. So dalam kes ni angular dia ke atas. So rotational dia adalah jadi kalau yang ini anti-clockwise. Ini anti-clockwise. Okay, yang ini dia ke dalam. So ke dalam. So thumb you ke sana. So rotational dia ni adalah clockwise. Ini adalah clockwise. Ini adalah anti-clockwise. Tahu tak clockwise dengan anti-clockwise tu? Clockwise tu arah jam. Kan dia arah jam tu. Arah jam. Dia arah jam. Okay, yang ini saya tak nak go through lah. Yang ini you akan boleh tengok dekat YouTube ke ataupun you baca, sebab yang ini adalah sama dengan chapter tu, cuma you kena masukkan nilai-nilai dia lah. Be careful siapa omega, siapa alpha. Okay, alpha. What is alpha? Alpha is angular acceleration. So what is average angular acceleration? The rate change of angular velocity. Sama dengan chapter 2, cuma ada tambah perkataan angular. Instantaneous angular acceleration, tambah perkataan instantaneous, the rate change of angular velocity. Unit, apa unit dia? Rad as negative 2 lah unit, dan dia vector. So when the alpha is positive, meaning the omega is increasing. So alpha positif maksudnya dia speeding up lah. Speeding up. Kalau alpha you dapat negatif, maksudnya dia tengah slowing down. Slowing down. Dia tengah berkurang lah dia punya omega. So when you're speeding up, apa maksud, ingat tak gambar kereta dulu you belajar kan? Accelerate. Kalau accelerate, V ke sana, A ke sana, ini dipanggil speeding up. Sama juga dengan ni, kalau you nak speeding up, alpha dengan omega must be in the same direction. Sama macam chapter 2, sama, exactly sama. Slowing down, so what is slowing down? Kalau ingat tak gambar kereta, okay, dia gerak ke kanan. So nak slowing down, A kena opposite direction. Ini kita akan panggil dia deceleration lah. Deceleration tu maksudnya slowing down. So alpha dengan omega kena opposite direction. Okay. Soalan dia macam mana? Soalan dia senang je. Soalan dia akan bagi formula, you masukkan nilai lah, dia nak cari apa. Macam contoh soalan ni dia nak cari average acceleration. So you masukkan, cari dulu omega. Omega, yang ni cari omega 2 sebab acceleration adalah velocity final tolak velocity initial. So omega 2 minus omega 1 divided by T2 minus T1. So dapatlah alpha. Macam tu lah, dia macam soalan chapter 2 sebenarnya. Okay, yang ini sebenarnya adalah V sama dengan U. Oh, ni bukan U, yang ini adalah sebenarnya V. V ini bukan, ini V1, ini V2. So actually ini V, yang ini adalah U. So nak dapatkan A sama dengan V tolak U over T. Lebih kurang lah maksud dia sama macam tu. Cuma simbol dia berbeza because this one is only happen dekat linear. Pergerakan straight. Tak kisah ke kiri, ke kanan, atas, bawah. This one is only happen at rotational lah. Pergerakan clockwise or anti-clockwise. Unit, be careful, rad as negative 2. Okay, tak perlu risau pasal dia punya equation apa semua. Dia tak wujud kat PSPM. Dia hanya ada kat assignment sahaja. Yang perlu risau adalah definition sebab dia ada dekat UPS. UPS tak ada calculate, UPS hanya definition sahaja dan konsep. Okay, so masuk kepada rotational kinematic. Okay, masih lagi kinematic Ni masih lagi question 1 lagi. Okay, dia suruh relate parameter S equals to R theta, V equals to R omega, A equals to R alpha, AC equals to R omega squared equals to V squared over R. AC tu apa? Centripetal force lah. Okay, so ini adalah rotational rigid body. So ini adalah point of axis. So you ada particle P is rotate. So dia tengah rotate. Okay, so dalam case ni you guna V equals to ds over dt. So what is ds over dt? ds tu adalah displacement over time. So dalam case you, displacement you adalah sama dengan ni. Sebab theta sama dengan S over R. So S sama dengan R theta lah. So you akan dapat d theta over dt. So d theta over dt adalah sama dengan omega. So yang ini sebenarnya you dah biasa tengok dekat chapter 7. Chapter 6. So yang ini tak ada apa-apa lah. Yang ini benda yang biasa je lah you dah tengok. Okay, A, R dengan AT yang ni tak adalah. Okay, yang ni relationship je lah. Okay, sama jugalah. Okay, actually yang ini formula ni, ini formula buat. Ini formula sutat.
Ini formula Wouzas. Dia cuma tukar sahaja iaitu S jadi theta, U jadi omega naught, V jadi omega, A jadi alpha, T masih T. Kenapa? Tak kisahlah awak tengah berolek ke, tengah berguling ke, tengah mengguling-guling ke, awak punya time is still there. The time tak akan berguling. Time dia jalan je sebab dia adalah skala. Dia tidak mempengaruhi dia punya direction. Sebab kalau you tengok SUVA yang you buat Wouzas kan, yang kalau kita buat chapter 2 kan kita buat table Wouzas. Ini semua adalah vektor. So that's why dia akan bertukar menjadi lain bila dia masuk rotational. Dia bertukar menjadi orang ni sebab ini adalah menunjukkan simbol dia tengah mengalami rotational. Okay, boleh tak ni? Boleh. Boleh. Okay. Jangan stres sebab apa, jangan stres tengok banyaknya equation. No, ini tak ada kat PSPM, ini ada dekat assignment je. Assignment tu you sekali jumpa je. Okay, you need be careful in radian. So nanti bila buat assignment, make sure semua kena tukar dalam radian lah. Kalau dia bagi degree, kena tukar radian. Kalau dia bagi degree lagi apa, revolution pun kena tukar radian. Okay. So, yang lain ni boleh macam biasa je, macam biasa. Saya rasa ini awak kalau awak baca chapter 2 awak okey, awak akan faham lah apa awak buat ni. Okay. Saya nak masuk kepada subtopik kedua. Inilah equilibrium. So ini akan jadi question number 2 lah. Ini subtopik kedua lah, 8.2 equilibrium. So first kali you akan diperkenalkan with torque. Apa itu torque? Torque tu adalah the product of force is perpendicular. So dia mesti 90 degree from the linear line of action of the force to the point of rotation. So formula dia torque equals to Fd, where F2 adalah force. Force here we are talking about 5 forces tu. 5, ingat balik tak chapter 4? Normal, tension, friction, weight, satu lagi apa, external force. So this is force, bukan external force, ini force. So can be this either lah, 5 ni, salah satu. Okay, D ni mesti perpendicular. Kalau tak perpendicular tak boleh, you akan guna formula baru lah. So formula torque ni ada 2 sebenarnya. You akan guna torque equals to Fd sama dengan Fr sin theta. So kalau siapa yang dah tengok saya punya YouTube saya, untuk menjawab soalan chapter soalan subtopik ni, saya akan buat table sebab dia kena lukis free body diagram ya untuk yang ini. Dia sama macam chapter 4. You akan buat table sama je exactly macam chapter 4, forces x, y. So that's why saya sangat marah siapa yang tak tahu buat chapter 4 sebab you akan habislah, fizik memang habis. Sebab apa, chapter 4 ni dia akan kait dengan chapter 5, chapter 6. Lepas tu chapter ni, walaupun chapter ni tak ada exam, tapi chapter 4 tu memang penting lah. Okay. So you ada forces x, y. Okay, belakang ni you akan tambah satu lagi torque. Torque sama dengan Fd sama dengan Fr sin theta. So ni ada saya buat kat YouTube lah, nanti you tengok cara saya buat. Kenapa saya letak ni dua-dua? Sebab kalau dia bukanlah D, which is not perpendicular, you tak boleh guna D. You kena guna R sin theta. Okay, macam mana tu, apa beza D dengan R? D ni when your force dengan pivot adalah perpendicular. Tapi bila your R dengan pivot ada angle, so dia akan jadi R lah, which is R is the distance between pivot and the point of application. Okay, mari kita tengok. Sebelum kita masuk tu, kita tengok formula dulu. Kenapa dia sin theta? Sebab ini adalah vector product. Kalau kita tengok tadi, torque sama dengan F cross R. Ingat tak chapter 1, kalau cross product, ingat tak A dot B sama dengan AB sin theta. A cross B akan dapat, ini cos theta. Kalau A cross B akan dapat AB sin theta. So kita akan guna ni lah sebab dia cross. Dia vektor, ini pun vektor. So that's why dia akan dapat Fr sin theta. Kenapa kalau ada orang tanya, kenapa ini bukan cos? Sebab dia adalah cross product. Tengok ni. Definition asal dia adalah cross product. Macam mana tahu cross dengan dot? Okay, macam mana tahu cross dengan dot? Adalah yang you darab tu lah, force adalah sejenis vektor. R ini dia adalah sejenis vektor juga sebab dia adalah jarak dia, displacement. So bila vektor times vektor, you akan dapat vektor product lah. So that's why dia vektor product, and dia kalau vektor mesti sin theta.
Tak apa, jangan risau, ni tak ada kat PSPM. Okay, so apa formula FD tadi? Formula unit force Newton, unit D adalah meter lah. So Newton meter. Okay, ini tengok gambar Raja ni So ini adalah force. So D tu adalah distance daripada force apply sampai ke pivot. Pivot. Ni saya panggil ni pivot. Apa itu pivot? Pivot tu adalah point of rotational. So saya suka bayangkan ini kita ada pembaris. So bila nak buat soalan ni keluar ke pembaris. Okey, ni kan pembaris. Okey, pivot tu bayangkan you letak you punya pembaris tu atas meja. Okay, you pakukan. Pakukan yang dekat warna hitam ni. Ni macam bentuk paku ni bentuk paku. You pakukan dia. Okey. So dia boleh rotate clockwise dengan anti clockwise saja. Dekat paku tu dia tak akan bergerak. Okey. So bila force you tolak atas, cuba tengok dia akan gerak ke mana? Dia akan bergerak lawan jam. So that's why anti-clockwise. Dan dia punya force dengan D ni, nampak ni? Perpendicular. So that's why dia F times D. Okay, tengok ni pula. Ini force. Ada angle. Angle dia bukan 90 degree. So tak boleh guna FD lah. So you kena guna FR sin theta. Okay, di mana jarak antara ni point of action force. Ni force ni. Sampai ke pivot bukan D. Tadi D tau, nampak tak? Ni D. Sekarang ni bukan D, kita panggil dia R. Boleh faham tak beza D dengan R? D bila 90 degree. R bila bukan 90 degree. So any angle, tak kisahlah 10 ke 5 ke 6 ke 7. So R adalah when your angle is not 90 degree. So you need to use FR sin theta. Sama juga macam case tadi, ini you letak, you paku ni akan lekat. So FU ni sengit macam ni, sengit. So you tolak dia sengit. So dia pun adalah anti-clockwise. Okay. Boleh tak ni? Boleh tak Boleh. ni? Diam dah, aku tak tahu lah ni, faham ke tak faham. Soalan seterusnya. Okey. So apa berlaku bila kalau kita tengok ni ada banyak ni, ada F1, ada F3, ada F2. So ini pivot awak kat sini, nampak ni point O ni pivot. Bukan sini ni pivot. Okey, F1 kat sini so dia tolak dia akan pusing macam ni. Dia akan pusing anti clockwise. So dia positif lah, tengok dia positif. Kenapa dia tak buat FD? Dia guna FI R1 sin theta sebab angle dia bukan 90 degree. So R1 ni, R1. So ini betul. Torque 2. Okey, kita tengok pula torque 2 ni. Dia turun ke bawah. Okey, so you tolak. Maksudnya ni pembaris saya, F2 saya ni saya kena tolak daripada bawah ke atas ke bawah. So dia akan pusing clockwise. So that's why kita akan letak dia negatif. Okey, dan dia ada angle, nampak ni, angle dia bukan 90 degree. So dia akan jadi negatif F2 R2 sin theta 2. Okey, apa berlaku pula dekat F3? F3 ni dia duduk, dia punya forces acted on the paku. Acted on the pivot. So bayangkan you ada paku tau, you pasang ni, you ada paku. You tolak kat paku. Bergerak tak pembaris tu? Rotate tak pembaris tu kalau you tolak kat tempat paku? Diam je lah. Tak. Tak. Okay, bayangkan ni pembaris, saya paku ni kat sini. Okay, ni paku. Saya tolak kat paku. Ni saya tolak ni, saya tengah tolak kat paku. Tolak. Dia tak rotate. Dia goyang-goyang macam ni je. Dia tak rotate. Dia mana rotate? Kalau saya macam ni, rotate. Nampak ke kalau macam ni, dia rotate. Nampak ke saya pembaris ni? Saya tak tahu nampak ke tak. Nampak. Okay. So any forces applied along pivot akan jadi zero. Because torque is only happen when they are rotational. So bila you letak apply force and on the pivot, so dia macam saya tadi saya cakap lah, saya tolak macam ni, tolak. Tak nak, paku mana boleh nak gerak dah. So dia tak ada, dia not experience the rotational. It's not doing the rotational motion. So that's why your torque is become zero lah. So your torque is only depend on
top 1 and top 2 lah, tambah satu tambah, that's ini negative, that's why dia tolak lah. Okay, so the line of action force through rotational axis, so your torque will become 0 lah. So apa-apa torque yang duduk, apa-apa forces acted on the pivot, dia akan jadi torque 0. Okay, macam case ni okay, tengok F1, F2, F3. Okay, tengok F3 ni, dia punya force duduk along the pivot. So apa berlaku dekat F3, torque dia, cuba tengok torque dekat F3 0. Sebab apa? Dia ni you pakukan dia, you tolak, you nak tolak, dia tak akan bergerak tau, dia tak rotate. Dia goyang-goyang, dia hanya macam bounce saja. It's not rotational. Dia tak buat clockwise or anti-clockwise. So that's why your torque will become 0. Okay, how about F1? Okay, F1, this is your pivot. So you pakukan dia. Yang ni kita buat buku lah sebab dia bentuk dia macam ni kan. So kita ambil buku. Buku kecil awak ni. Buku kecil awak ni awak paku kat sini. Paku. So F1 ni dia macam ni. Dia ke sana. So you tolak macam ni lah. So dia akan tolak ke bawah lah. So dia akan jadi anti-clockwise. So that's why dia negatif. F2 pula. F2 tu you tolak ke atas. You tolak ke atas. So dia akan berpusing secara anti-clockwise, so that's why dia positif. Kenapa dia tak guna sin theta? Cuba tengok ni F1. F1 pergi 3 perpendicular, so dia FD je lah. F2 dengan ni perpendicular, so dia pun FD. So D tu adalah jarak antara force line ni, jarak antara force line dengan pivot. Sebab memang betul awak cakap force saya apply kat sini. Yes, dia along this one dia rasa force tu. That's why bila saya buat buku tadi kan, saya tak cocok kat atas sebab F1 ni ke atas, saya tak buat macam ni nak tolak siapa, saya akan tolak daripada bawah. So force dia along, macam mana boleh bergerak? Saya tolak kat bawah. Sebab along this yang rotate ni merasai F2. So this one kita panggil dia force line. Okay, play. Tahulah boleh ke tak boleh ke, nanti baca lah balik. Okay, sama juga ni tengok ni F2. Ni F2. F2 ni force line dia ni sama terkena dekat dekat pivot. So torque dia 0. Okay, F4 pula, kita tengok F4 ni. Force line dia ni terkena dekat so that's why dia punya torque pun akan jadi 0. So F1 dia akan pusing macam ni, so that's why negative clockwise. F3 dia akan pusing, dia akan tolak ke bawah lah, so dia anti clockwise, so dia akan jadi positif. So yang ini angle tu dia be careful sikit lah, angle tu susah sikit lah nak faham tu. Okay. Alright, so saya masuk kepada equilibrium of rigid body. Okay, what is rigid body? Rigid body when the body is defined as the shape does not change. Macam kes bowling tadi, saya baling bowling tu, saya campak ke, saya guling-gulingkan dia tak akan tukar. Dia tak akan jadi bulat tukar jadi shape bintang, takkan. So that's why dia masuk dia the body defined shape that does not change. Dia tak akan ubah bentuk walaupun even though a force exerted on it. Walaupun you campak ke ataupun you baling dia tak akan berubah lah. Okay, so there are two condition. Tengok ni condition. So ini mungkin boleh keluar kat UPS lah. So there are two condition for equilibrium. One, vector sum of all forces must be 0. What do you understand about equilibrium? Seimbang. Dia tidak bergerak lah, seimbang. And vector sum for external force equals to 0 lah. So bila nampak dia soalan equilibrium atau balance, seimbang. So submission force net must be 0 and submission torque must be equal to 0. Dia macam Newton first law lah. Maksudnya MA tak ada lah, A to 0. Dia balance, dia mesti balance. Maksudnya dia tak berada dalam keadaan bergerak, tak ada acceleration. Okay, contoh soalan dia ni. Okay, ni contoh soalan dia. Okay, so dalam kes ni you ada hanging flower basket having a weight W2 23 Newton hung out over the edge of balcony railing on a uniform horizontal beam AB of length 110 cm. Okay, ini rumah you ni balcony. Ni awak kat sini, ni balcony. You nak tak tanam pokok kat sini. Okay, kalau you tak ada letak weight dekat sini, dia akan terjongkit. Ni macam seesaw lah ni, macam seesaw kat playground.
Okay, so you nak balancekan dia, you akan letak weight. The basket is counterbalance by the weight W1. Ni. Dia counterbalance lah. Okay, what is mean by the word counterbalance? Ini sama dengan perkataan equilibrium. So ini adalah case equilibrium. So selalunya soalan equilibrium mesti akan ada gambar rajah. So you make sure question number 2 tu mesti akan ada soalan you kena lukis lah. Okay, so apa first step nak kena buat? Kena draw. Kalau awak tengok tu saya skip rasanya ni. Ini adalah cara nak solve problem, strategi untuk equilibrium. Kena sketch simple diagram, kena sketch free body diagram, kena guna coordinate axis, construct table, apply ni equilibrium punya condition iaitu torque dengan F and then solve. Okay, macam mana? Okay, pertama sekali tadi kita akan lukislah ni. Okay, dalam chapter 4 kalau awak ingat balik, you lukis objek you dot. Tak kisahlah dia orang ke, pasu bunga ke, you akan lukis dot. Okay, in chapter 8 dia bukan dot because the one that experience rotational adalah this thing. Benda yang mengalami rotational. The one that experience rotational is this, apa nama dia ni ya? Balcony railing. Balcony railing ke? Bin. Sorry, nama dia bin. 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 So the one maknanya you main character adalah bin. Bukan pasu bunga, bukan W1, bukan benda merah ni. Ini adalah railing balcony, bukan you. Bukan. Kalau tidak banyaklah free body diagram awak kena lukis. So your main character adalah ini. So you tak boleh buat dot. Kenapa you tak boleh buat dot? Because there are too many forces acted at different part. Banyak sangat. Kalau sebelum ni you lukis, okay ni box, ni tension, ni weight. Dia hanya main kat sini saja, along this one. But this one dia sini ada, sini ada, sini ada. So you kena lukis panjang lah. So panjang. Bin. You punya main character you adalah bin. You punya superstar you adalah bin. Ni bin. Kenapa bin? Kenapa bukan pasu? Siapa yang tengah buat rotational? Pasu ke? Pasu ke tengah bergoyang-goyang? Tak. Bergoyang pula. Berotate clockwise anti-clockwise. No, this bin. This bin kalau you buang W1 dia akan jatuh bawah. So dia akan berpusing. Kan? Dia boleh buat rotational lah. Okay. Okay, so apa forces yang acted? Okay, this one dia akan ada weight. So kita akan letak W2. Kenapa tak buat tension? Okay, kalau you buat tension, you tengah buat free body diagram untuk pasu. Kalau tension dengan weight. So dia merasai beban weight only. Tak ada tension, weight sahaja. So weight dia rasa beban. Dia terasa terbeban dengan orang ni. Dengan pasu. So how about B? Also dia terasa beban W1. Dia merasai beban sebab dia bawa beban tu sebenarnya. Okay, how about this? This one, the red one ni adalah balcony railing tu. So this one adalah normal. Kenapa normal? Because this one ada surface, contact. So normal. Ada satu lagi, weight of the bin. Sebab bin adalah sejenis partikel, adalah sejenis objek. So any object in this world mesti ada weight. Kalau tak ada weight, macam saya tanya, Aziz, berapa weight awak? Kosong. Aziz tu tak wujud lah saya cakap. Sebab weight mesti akan ada, any object. Even kalau semut pun ada weight sebenarnya. So mesti ingat selalu ramai student lupa pasal weight ni. Weight ni mesti ada. So you ada 1, 2, 3, 4. So tengok gambar rajah ni, betul lah 4. 1, 2, 3, 4. Dan weight mesti duduk dekat center of gravity. Dia selalu duduk kat center of object lah. Your object kat mana you duduk. Okay, macam saya cakap tadi, kita akan buat table lah. Okay, dah lukis, you akan buat table. F, X, Y, top. Okay, kenapa tak ada X? Sebab semua ni dia tengok dekat paksi Y. So dia buang X. Kalau you nak buat X pun boleh, you letak semua 0. Okay. W, cuba tengok. Kenapa letak negatif? Sebab ni semua ke bawah. So anything yang going down negatif lah. So negatif and ke atas positif. Okay, yang ini chapter 4. Ini chapter 4. Exactly macam chapter 4. Okay, this one is the new one lah. Ini yang welcome lah chapter 8. Okay, so yang ini you kena pilih pivot. So atas ni kalau boleh tulis where is your pivot.
So dalam case ni tadi dia cakap pivot you dekat O. So you tulis at pivot O. Okay. Siapa forces acted dekat pivot O? N. Nampak tak N? Ni. N ni duduk atas O. So your torque dekat N akan jadi 0. So any forces yang acted dekat pivot, dia akan punya torque will become 0. Okay. So tengok pula W1. So W1 sini kan. Okay, bawa keluar pembaris. Ketuk. Nak ketuk mana? Ketuk tengah lah. Bukan tengah, dekat O tu. O sinilah sini. So W1 saya tolak dia ke bawah sebab dia going down. So dia adalah rotate like this, clockwise. So dia akan jadi negatif. Dan W1 dengan pivot, dia mesti jarak W1 sampai pivot perpendicular. So 0.75 ni adalah D lah. D. So kita tak guna yang sin theta sebab dia 90 degree. Okay, W2. Okay, tengok pula W2. Going down juga. Yes, going down. So ni pivot, ni ketuk. Saya ikat dia dekat sini. So W2 saya tolak sini. So dia akan rotate macam ni lah. Dia akan rotate anti-clockwise. So dia positif lah. Nampak ni, dia positif. Sini negatif sebab ke bawah. Ini sebab dia clockwise atau anti-clockwise. So ini pun D jugalah sebab you tengok. Ini dengan ni perpendicular. MG. Okay, tengok MG pula. So you tolak dia ke bawah. So dia akan pusing macam ni. So dia clockwise. So negatif. So ini pun perpendicular. So dapatlah nilai ni. Okay, saya nak you tambah bawah ni. Selalu kita kat bawah ni kita letak submission kan. Alamak, tak dapatlah submission F. Kita akan letak, tak boleh nak tulis, 0, 0. Kenapa kita akan letak 0, 0? Nampak ni sebenarnya dia buat sini, 0, 0. Sebab tadi perkataan apa? Equilibrium. Maksudnya nanti kat table, ini submission F, 0, ini X, Y, top. Letak 0, 0, submission top letak 0. Kenapa semua kena 0? Sebab inilah perkataan equilibrium. So lepas tu nak buat apa? Tambah je lah. Tambahkan kotak ni. Nampak dia buat ni. Dia tambahkan kotak ni tadi sama dengan 0. Dia tambahkan kotak top tadi sama dengan 0. So dia akan dapat W1 dapatkan N1. Mana yang dia tambah? Ni. Ni dia tambah ni samakan dengan 0. Yang ini dia tambahkan ni samakan dengan 0. Kenapa samakan dengan 0? Sebab dia dalam equilibrium. Okay. Boleh tak? Boleh tak ni? Boleh. Okay, saya harap okey kot yang ini chapter ni, tapi kena faham betul-betul lah. Kalau tidak memang tak faham lah apa buat. Okay, sama juga dengan case ni lah. Okay, case ni pertama sekali, the one that, kenapa ini memang tak rotate. Okay, dia kata macam ni, ada uniform ladder AB, length dia 10 meter and mass of 5 kg, lean against the wall. So 5 kg ni adalah mass of the uniform ladder lah. So dia kata the height of A of the ladder is 8 meter from the rough floor. Okay, maksudnya the height of N, the N, ini, ini 8 meter, yang ini 10. Ni. So bentuk dia macam ni lah, ni 10, 8. So yang ini dapat 6 lah kan. Bentuk dia macam tu lah. Okay, lepas tu dia kata determine the horizontal and vertical forces the floor exact on NB and the ladder when firefighter of the mass 60 is 3 meter from B. So ada bomba naik. Dan dia suruh awak cari horizontal dengan vertical forces exerted the floor exerted of 1 NB. So dia suruh cari forces dekat B ni. Okay, soalan dia, siapa saya punya yang akan menghasilkan rotational adalah ladder. Kenapa ladder? Okay, fighter ni kalau dia katakanlah dia naik ataupun berat dia lebih ke atau dia naik secara huru-hara ke, so dia boleh jatuh. So dia itu adalah menghasilkan rotational lah sebenarnya, dia boleh menghasilkan rotational. So the one that akan menghasilkan rotational adalah ladder, not the person. So you punya free body diagram you akan jadi macam ni lah.
Okay, so ini A, ini B lah. Okay, ini fighter. So fighter ni duduk atas ni. Okay, apa-apa mesti ada weight. Weight siapa? Weight ladder. Okay, ni free body diagram awak. Lepas tu ada weight lagi. Weight firefighter. Sebab firefighter ni beban kepada ladder ni. Dia tak ada normal Kalau awak lukis normal tu adalah normal tu free body diagram untuk firefighter. Okay, lepas tu dia contact dengan siapa ni? Smooth wall. So dia ada NA. Lepas tu rough floor. So dia contact dengan floor. So dia ada NB. Dan dia rough, maksudnya ada friction. Okay, tendency dia untuk jatuh gelongsor adalah ke sana. Ke arah sana. So dia akan jatuh ke sana. So dia ke sana, so friction saya akan jadi ke sini. So friction saya akan jadi ke sini. Sebab friction is always opposite dengan movement. So kalau awak tengok ni dahsyat juga lah dia punya ni. Okey tak? Siapa ni? Berapa ni? So yang ni benda yang biasa lah. Ini benda yang biasa. Ini benda yang baru tadi belajar. So saya tak go through lah yang ni. Nanti awak boleh baca lah nanti. So itu yang ketiga. Yang keempat adalah, yang ketiga adalah moment of dynamic. Okay, dynamic ni nanti kita akan ada gambar macam ni, soalan dia macam ni. Okay, kenapa dynamic? Sebab yang ini merasai linear, yang ini merasai rotational. So kalau bila nak lukis free body diagram, so ada dua lah. Satu linear, block tadi ada normal, weight, force, tension. Satu lagi adalah this one. Okay, S ini adalah apa? S ini adalah support force. What is support force? Support force adalah forces between two forces. Okay, boleh tak ni? Using. Daya. Okay, boleh tak ni? Kena dapat Boleh. Boleh lah ni. Okay, satu last je lah support force ni sebab ada some of your friend dah tanya pasal support force ni macam mana, apa itu support force. Okay, S tu adalah support force. Kenapa dia ke sini? Okay, ni kalau ikutkan free body diagram you ada dua. You ada normal, you ada weight. P ni apa? P ni sebenarnya external force and you ada tension. Ni free body diagram lah untuk block. Sebab block tak menghasilkan rotational. Okey, untuk rotational selalunya mesti bentuk bulat. Kenapa? Kalau nak buat menghasilkan rotational motion mestilah benda yang bulat. Boleh ke segitiga menghasilkan rotational? Tak boleh. So you hanya ada apa? Tension. Nampak ni? Tension. Okey, lepas tu you akan ada weight sebab anything in this world akan ada weight. Weight mesti duduk kat center. Okey, then you ada support force. Kalau you tengok tadi tu nampak tu support force. Ni. S. S ni support force. Okay. What is support force? Support force ni is the one that support benda ni lah, nampak ni. Dia menolong ni daripada jatuh. Kalau dia tak ada support force, you hanya ada tension dengan weight. So benda ni adalah hanging. Nampak tak dia diikat, dia dipakukan oleh this one. So that's why your support force adalah ke sana. Okay, sama juga macam case ni. Okay, case ni. You akan ada tension, you akan ada weight, then this is your support force. Support force you ke atas. Nampak? Support force tu the one that support dia untuk hanging tu. Okay. Apa berlaku dekat torque? Torque dekat weight and torque dekat S will become zero. Why become zero? Because dia duduk on the axis. Dia duduk on the axis. So that's why the torques only happen dekat tension sajalah. So that's why dia jadi TR. Yang ni biasalah, yang ini biasa je weight tolak T sama dengan MA. Ini biasa, ini chapter 4. Okay, yang ini yang problem lah.
Okay. So, saya bagi contoh. Okay ni So kalau awak tengok ni, yang ni biasalah yang awak buat, awak akan pecah X dengan Y. Okay, awak akan pecah X dengan Y, awak akan buat N, P, T, W macam biasalah ini. Yang siapa ikut MA paksi X, so MA paksi X ni kosong, ni biasa. Okay, yang ini, dua-dua ni akan menggunakan Newton's law, Newton's second law. Di mana kalau this one kita akan guna F equals to MA. Okay, but for this, F ni akan bertukar jadi torque. F ni akan bertukar jadi torque, M ni akan bertukar jadi I, A ni akan bertukar jadi alpha lah. So dalam kes ni torque U hanya ada satu tension, yang ini tak ada torque. Kenapa tak ada torque? Dia duduk along pivot. So torque U adalah ada dua formula, FG atau FR sin theta. So kalau awak tengok dia perpendicular, so dia akan jadi FG lah, I alpha. So that's why formula dia sentiasa ni. Kalau awak perasan ini formula dia sama je dengan ni. Sama. Kenapa sama? Sebab dia hanya selalu depend pada tension sajalah. Tension yang menyebabkan dia rotate. Tak apalah, yang ini nanti saya rasa awak boleh baca nanti. Dalam sekali adalah angular momentum lah. Angular momentum simbol dia L. So soalan dia mesti akan guna ni. Ni soalan favorite dia lah ni. Conservation of angular momentum. So you akan guna formula L initial sama dengan L final. Soalan dia mesti macam ni lah soalan dia. Soalan dia akan ada wooden pusing. Lepas tu you letak partikel jatuh. So what happen? The omega here will be decreasing lah. Katalah omega ni mula-mula 10, so dia akan turun 7 lah. Dia orang dah bising kat sini. Okay, so dia akan berubah lah. So I omega and then I omega. So yang ni kena tambah sebab dia ada tambah new particle. So tak apa, yang ini nanti awak tengoklah yang ni. Rasanya dah sama jugalah dengan ni. Ini beza dia R dia dengan R ni. RB besar, RA kecil. Kalau awak ingat balik orang main ice skater kan, kenapa dia mendepa tangan kalau nak laju ataupun diving? Kenapa dia kena depa tangan? Sebab dia nak increasekan dia punya omega. Sebab berdasarkan formula ni lah. Ni, conservation of angular momentum. So bila I awak kecil, omega U akan increase. Dah pula itu. Ini dia punya. Dah, so this. Okay, boleh tak ni? 7 minit dah. Boleh tak? Boleh. Boleh lah. Okay, so tolong buat dah assignment tu. So nanti hari apa? Oh, saya jumpa awak hari Khamis kan? Khamis kan? Khamis ke Jumaat? Khamis. Khamis apa? Khamis Amali. Amali. Khamis Amali lah, Jumaat lah kan? Jumaat. So, kalau boleh Jumaat tu nanti 2 jam tu dah saya harap dah ada jawapan lah. Ada jawapan supaya saya boleh check. Saya harap hari Jumaat tu dah adalah jawapan final. Saya bukan nak jawapan final, saya nak cara kerja sekali lah. Okay, boleh? So cikgu Jumaat cikgu bincang assignment ke? Ya, Jumaat saya akan siapa yang dah siap boleh tunjukkanlah saya assignment. Jumaat ni saya memang tutorial tak buat, tutorial tengok YouTube je. Okay. So Jumaat. Siapa yang nak hantar? Ketua ke apa? Siapa yang nak hantar? Awak bincanglah sama awak. Okey, siapa yang awak dah bincang, okey semua tunjuk jawapan. Okey, mana awak rasa okey yang ni hantar soalan seorang wakil saja. Mana saya tahu mana ada ketua, kita tak ada ketua, tak lantik pun betul. Tulisan tangan kan? Tulisan tangan saja. Hantar kat Telegram ke? Hantar personal dekat I. Okay. Hantar Telegram. Saya hanya nak ada 4 je jangan hantar banyak-banyak. Kalau hantar banyak-banyak nanti saya takut saya tak dapat tengok. So hantar seorang je. Satu kumpulan, satu wakil je. Okay. Baik. Okay. So bolehlah bincang bila malam ke tengah hari ke siang ke ataupun tak nak bincang pun bagi je snap-snap ke apa ke. Okay terpulanglah kepada awak. Ataupun awak nak suka hatilah macam mana pun. Okay. So ada apa-apa soalan tak? Tak ada kot. Cikgu cuti saya tangguh kan? Ya ke? Cuti. Sem